Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang tonton video ni, ketahuilah yang eksperimen saya berjaya. Okay, to be honest dengan anda, saya tak berapa mahir overclock processor. Saya dah try banyak kali, tapi hasil yang saya dapat tu tak memuaskan, merepek gila dan memalukan. That's why bila review processor ni, saya jarang gila sentuh tentang overclocking. But teknologi kita makin hari makin maju, makin berpihak kepada nobis-kubis macam saya. Kalau dulu bila kita nak overclock satu-satu processor, kita kena pandai tune dia punya voltage sebagai contoh. But now dengan satu klik sahaja, ketak, kita dah boleh overclock processor ke next level gitu. Tapi anda kena cari motherboard yang ada feature macam tu, which is macam dalam video kali ni, saya akan guna Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 untuk overclock prosesor terbaru dari Intel, terbaru dan juga terpadu dari Intel, iaitu Intel Core i9 14900K. Kita tengoklah hasil akhir dia macam mana. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey kawan-kawan, ini dia Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. Dia support soket LGA 1700. Anda boleh guna dekat Intel 13 Gen dan juga Intel 14 Gen yang paling latest tu. Bila anda beli, first kali apa yang anda akan dapat ialah anda akan dapat Q antenna dia. Apa yang menarik dekat motherboard ni, salah satu dia ialah dia dah pun ada Wi-Fi 7 built-in dekat dalam dia. Lepas tu ada dia punya main product. Kita letak tepi kejap. Kemudian kita tengok di bawah ni, dia bagi kepada kita paket untuk beberapa barang. Di dalam ni ada SATA kabel untuk data, ada dua utas dia bagi kepada kita, ada kabel tight, lepas tu ada Q clip untuk NVMe SSD punya. Lepas tu ada pad, ada heatsink, ada thermal pad untuk NVMe SSD juga. Lepas tu ada pad untuk NVMe SSD juga. Lepas tu dia bagi kepada kita satu keychain. Ini yang ramai orang dambakan. Orang nak benda alah ni. Dia bagi kepada kita satu user quick start guide, dan dia bagi kepada kita dia punya stiker. Bolehlah guna dia punya stiker ni untuk tampal dekat kita punya PC, dekat kita punya bilik, menandakan yang kita adalah Asus ROG diehard fan. Okey kawan-kawan, ini dia Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. First kali kita akan tengok dia punya outlook, kemudian kita go for komponen-komponen yang ada dekat motherboard ni. Lepas tu kita tengok feature-feature yang Asus tawarkan, dan last kali baru kita masuk ke main topik kita, iaitu overclocking. Dari segi luaran kita boleh nampak yang motherboard ni main dengan tema warna putih, metal dan juga hitam. Dekat dia punya heatsink yang paling besar ni ada logo mata ROG, yang mana logo mata ROG ni dia menyala. Ada branding Strix dekat sini. Heatsink dia besar, dan anda boleh nampak heatsink di bahagian bawah dekat dia punya NVMe SSD ni pun sangat cantik lah. Dan anda boleh nampak betapa detailnya Asus dalam cipta motherboard ni. Dia nak bagi exterior dia nak bagi outlook dia nampak wow gila. Bayangkan soket cover untuk motherboard ni, mereka dah buat satu stiker khas, iaitu Asus ROG Strix. Anda boleh bandingkan dengan motherboard brand lain. Biasanya untuk cover soket ni mereka just pakai stok Intel punya yang warna hitam, ada tulis LGA 17XX dan sebagainya. But yang ni anda boleh nampak lah betapa detailnya Asus dalam bagi wajah kepada motherboard mereka ni. Alright, kita pergi kepada dia punya feature ataupun highlight yang pertama, iaitu tentang dia punya power delivery untuk dia punya power processor. Anda boleh nampak dia punya kapasitor, dia punya VRM bagai dekat sini. Dia punya power connector ada 8 tambah 8, which is kalau kita nak main overclock processor yang besar, yang mantap macam Intel Core i9 14900K, memang kita kena cucuk ke semua power socket yang ada dekat atas ni. Lepas tu untuk RAM dia dah DDR5, dia punya speed boleh pergi sampai 8000 MHz and capacity 192 GB. Di bahagian bawah-bawah ni kan, actually kita boleh buka ni.
Anda boleh nampak dia punya design memang nice gila. So dia pakai QLash punya style, maka untuk pasang NVMe SSD dekat sini kita tak perlu guna skru. Dia bagi kepada kita satu thermal pad di bahagian bawah dan juga satu thermal pad di bawah dia punya heatsink. Lepas tu yang ni pun kita boleh cabut juga, dan design dia memang nice. Anda boleh nampak dekat sini dia sebenarnya bertangkup. Design dia ni for those who dares, dia naik ke atas sampai dia punya Q release ni. So ini design untuk heatsink di bahagian bawah, ada control tambah WASD, ada branding strips dekat sini, dan dia bagi kepada kita 2 thermal pad. Yang mana di bahagian bawah ni kita boleh pasang lagi 4 NVMe SSD. Semuanya PCIe 4, jadi anda tak perlu risau dari segi speed. Untuk dia punya front panel connection pula, anda boleh nampak dekat sini ada satu port untuk USB-C, ada satu port untuk USB-A 3.0, di bahagian bawah ada 2 port untuk USB 2.0. Untuk SATA ada 1, 2, 3, 4 SATA connector. Lepas tu kalau kita tengok dia punya fan header, 1 dekat bahagian atas ni, lepas tu ada 2 dekat sini. Total kalau kita cari-cari termasuk dengan yang tengah ni ada 8 fan header. Untuk ARGB ada 1, 2, 3 ARGB header dan juga 1 LED yang standard punya. Lepas tu apa yang menarik, apa yang saya rasa macam kagum gila dengan Asus ROG punya motherboard ialah Q release punya feature. Yang mana feature ni patut ada dekat mana-mana motherboard yang high end, sebab bila kita pakai motherboard yang high end, of course kita akan pair dengan graphic card yang high end juga, mungkin RTX 4070. So graphic card tu dia tebal, dia besar. Bila kita pasang dekat slot graphic card, kita nak buka balik tu sangat susah. Sama ada kalau saya, jari saya gemuk kan, nak selit masuk tekan klip ni susah untuk kita cabut balik grafik card tu. Maka Asus dia perkenalkan satu teknologi yang dipanggil sebagai Q release. Bila kita tekan button yang ada dekat sini, so klip di bahagian ni akan terbuka. Anda boleh nampak tak? Bila saya tekan, dia akan tolak ke belakang, so kita boleh cabut grafik card. Ini antara feature yang saya rasa semua brand patut adalah, semua brand patut follow apa yang Asus ROG buat dekat Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. Alright, tentang dia punya audio pula, Asus dia tak letak sound system yang lekeh-lekeh punya. Dia pakai Supreme FX 5.1. Jadi anda tak perlu nak beli external punya sound card. Even untuk USB punya sound card pun tak perlu. Anda boleh guna direct mana-mana audio jack yang ada dekat dia punya motherboard ni, and anda akan dapat sound system yang sangat best. Tak kisahlah anda nak guna untuk layan lagu, untuk layan movie ataupun untuk main game. Untuk main game tu anda akan dapat virtual 5.1 punya channel. Anda boleh detect enemy belah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah dengan sangat-sangat bagus. Alright, tentang dia punya back panel input-output connection pula, Asus bagi kepada kita USB port yang berlambak, yang banyak gila, yang ramai orang nak lah benda ni. Atas ni dia start dengan clear CMOS punya button. Lepas tu ada BIOS flashback, ada DP, HDMI, ada 4 USB-A 2.0, ada 4 USB-A 3.0. Bawah ni ada satu port USB-C Thunderbolt 4, ada satu port USB-A 3.2 Gen 2, ada satu port USB-C USB-A 3.2 Gen 2 dekat bahagian bawah dia. Ada LAN port, ada antena Wi-Fi 7 tadi, kemudian ada dia punya audio jack, yang mana macam saya bagi tahu tadi dia pakai audio system Supreme FX 5.1. So kalau kita tengok komponen-komponen yang ada dekat motherboard dia ni, kita boleh kata ini antara motherboard yang offer kepada kita cream of the cream lah. So kita pasang dia punya processor, kita masuk ke BIOS, kita tengok apakah feature-feature tambahan yang Asus offer dekat Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 ni. Then kita overclock. Kita nak tengok function AI overclocking yang motherboard ni offer. First kali, ini adalah interface BIOS Asus ROG Z790A Gaming Wi-Fi 2. Anda boleh tengok
tengok informasi anda punya processor, motherboard dan juga RAM dekat kiri atas. By the way, ini adalah easy mode. Dia ada advanced mode untuk orang yang pro, orang yang hardcore punya, tapi untuk nobis-kubis macam saya, easy mode dah lebih dari memadai lah. So dekat sini kita boleh adjust speed RAM dengan cara kita enable XMP profile, but macam biasa anda buatlah atas risiko anda sendiri. Bawah sekali ada satu feature yang Asus highlight dekat motherboard ni, iaitu AI cooling ataupun dekat Q-Fan ni, yang mana kipas kita akan berpusing based on penggunaan PC kita. Ada satu AI yang akan pantau cara kita guna PC tu sendiri. Seterusnya dekat belah kanan atas, inilah main highlight ataupun main dish kita, yang mana Asus offer AI overclocking dekat Asus ROG Strix Z790A gaming Wi-Fi ni. Untuk overclocking, cara dia mudah saja. Dengan satu kali klik kita dah boleh overclock processor. Tapi jom kita tengok dekat desktop, dekat software Asus AI Suite 3. So inilah dia interface Asus AI Suite 3, yang mana dia memang dikhaskan untuk AI overclocking dan juga AI cooling tadi. Atas ni ada AI overclocking dan easy optimization, dan dekat bawah ada beberapa option yang lain, dan bawah sekali ada status semasa PC kita, macam speed processor, lepas tu voltage yang kita bekalkan dekat processor, suhu dan juga kipas. Software ni memang senang guna. Untuk overclock, macam saya bagi tahu, kita just tekan satu kali sahaja dan kita dah boleh overclock processor. Once kita dah overclock ataupun kita activate dia punya AI overclocking ni, bila kita restart, kita masuk ke masa-masa dia tunjuk logo Asus ROG tu, dia punya boot up logo, dia akan ada tulis kepada kita AI overclocking activated, macam yang saya tunjuk kepada anda ni. Sebelum saya tunjuk hasil AI overclocking ni, saya nak sentuh sikit tentang overclock tu sendiri. Apakah itu overclock? Basically, overclock ni adalah satu usaha untuk kita tinggikan lagi performance processor kita ataupun tinggikan speed dia. Bagaimana nak overclock kan? Basically, secara ringkas, kita kena tambah power ke dalam processor kita. Kita kena alirkan elektrik yang tinggi ke dalam processor. Tapi bila kita alirkan elektrik yang tinggi ke processor, haba yang dihasilkan pun tinggi. Bila haba dihasilkan tinggi, suhu dia tinggi, processor kita akan rosak lah. Jadi dia tak semudah tu. Maksudnya kita tak boleh nak masukkan elektrik macam tu sahaja. Kita kena cari berapakah jumlah elektrik yang optimum dekat processor tu, yang patut dibekalkan ke processor. So kita kena tune, kita kena buat satu persatu, dan inilah yang kita panggil sebagai overclocking. Leceh gila, and saya dah banyak kali gagal lah. So ini hasil overclocking menggunakan AI overclocking yang Asus bagi dekat Asus ROG Strix Z790A gaming Wi-Fi 2. Belah kiri yang tak overclock, yang standard punya, which is speed untuk Intel Core i9 14900K adalah 5700 MHz, dan belah kanan adalah yang saya dah overclock menggunakan Asus AI overclocking. Anda boleh nampak yang untuk yang dah overclock ataupun yang kita dah activate Asus AI overclocking ni, speed dia naik sampai 6000 MHz. Actually once kita dah activate Asus AI overclocking ni, bila kita dah restart, mula-mula kita masuk ke desktop tu, dia akan keluar satu notification Windows yang bagi report kepada kita berapakah speed yang berjaya dia naikkan. Macam yang ni 215 MHz, and 215 MHz adalah satu angka yang tinggi lah untuk saya yang memang tak pandai nak overclock ni. Jadi inilah kisah ataupun jalan cerita bagaimana saya dapat overclock prosesor terbaru dan terpadu dari Intel, iaitu Intel Core i9 14900K dengan satu klik sahaja. Terima kasih kepada Asus sebab hasilkan satu motherboard yang awesome gila, iaitu Asus ROG Strix Z790A gaming Wi-Fi 2 ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.